cobaan satu dulu. InsyaAllah. Baik, InsyaAllah kita buka kuliah pengajian sirah pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab ridha masyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Apa immata aw qutilan qalabakum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadullahu syai'a wa sayazillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tiada Nabi Muhammad itu melainkan ianya seorang rasul dan telah terdahulu daripadanya beberapa orang rasul. Maka adakah seandainya Nabi Muhammad itu wafat ataupun terbunuh ataupun dibunuh, maka kamu berpaling daripada ajaran yang dibawa. Apa immata aw qutilan qalakum ala aqabikum wa may yanqalib ala ikibai fala yadullahu syai'a. Maka barang siapa yang berpaling daripada syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak dapat memberikan kemudaratan kepada Allah Ta'ala walaupun sedikit pun. Wa sayazillahu syakirin, dan selagi akan dibalas akan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan, saya berikan pahaman di dalam agama. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkim wa nafa'a wa intifa' wa lifaratu istifadah wa la'asa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a'u lal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang mati silakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, punya tuan Tiak, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tokoh-tokoh masyarakat, seluruhnya seluruh muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala
kena dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah. Kita dapat bersama pada malam ni untuk kita sambung kuliah kita untuk bab yang baru, nasab Nabi SAW dan keluarga dia. Nasabah Nabi SAW wa usratihi. Nasab ni mana keturunan Nabi Muhammad SAW, wa usratihi, dan juga ahli keluarganya. Baik. Yang borang tu dah ni. Saya bagi link je. Isi link pun tak apalah. Link kehadiran. Isi ya, set je lah. Siapa yang tak ada handset boleh bantulah kawan yang ada handset. Yang tak ada handset tu, tak ada WhatsApp. Sebab ada yang kadang pakai handset lama. Handset zaman Jepun pakai. Tak maaf lah kan. Wow je. Atau yang tak ada tu, pakailah kawan punya. Minta ada tolong bersihkan. Senang je. Boleh? Macam tu. Jadi pada malam ini kita lihat nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Disebut dalam kitab ini terdapat 3 peringkat. 3 peringkat bagi nasab ataupun keturunan Nabi Muhammad SAW. Di mana satu peringkat disepakati oleh ahli sejarah dan salah silahnya, iaitu salah silah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW sehinggalah kepada Adnan, datuknya yang bernama Adnan, datuk atau moyang lah yang bernama Adnan. Ini 3 peringkat. 3 peringkat bagi nasab Nabi Muhammad SAW. Kan? Jadi ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Yang disepakati itu daripada mana sampai ke mana? Yang tak disepakati itu daripada mana sampai ke mana? Yang disepakati, satu peringkat lagi menjadi perselisihan. Satu peringkat lagi dia kata menjadi perselisihan di kalangan mereka, di mana ada yang menerimanya dan ada yang bertawakuf. Tawakuf ni berdiam diri lah. Tawakuf ni diam diri. Jadi mereka tak nak bahas. Ini satu juk yang lain lah. Jadi ada perbalahan di situ kan. Jadi ada yang tawakuf, berdiam diri, iaitulah salah silah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada Adnan sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau daripada Nabi sampai kepada Adnan itu sepakat, tidak ada khilaf. Kemudian yang daripada Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, jadi itu ada khilaf, ada perselisihan dan ada yang tawakuf, diam dirilah. Kemudian peringkat seterusnya tidak diragui lagi bahawa dia memuatkan fakta-fakta yang tidak sahih, iaitu salah silah baginda daripada Nabi Ibrahim alaihissalam hinggalah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini kadang-kadang hadisnya tak sahih lah. Hadis tak sahih, tak dapat dipastikan kesahihan tersebut. Mana daripada Nabi Ibrahim sampailah berterusan-terusan bersambung-sambunglah sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu banyak fakta-fakta yang tidak sahih. Yang fakta yang sahih ialah dari Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Baik, kemudian kami telah menyebutkan sebahagian salah silah ini dan di sini akan dibentang secara terperinci 3 peringkat salah silah tersebut. 3 peringkat salah silah. Baik, kita lihat peringkat pertama, iaitulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini peringkat pertama, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama sebenarnya ialah Syaibah. Nama sebenarnya Syaibah. Kenapa namanya Syaibah? Nanti kita tengok kemudian lah. Syaibah maknanya uban. Nanti kita tengok.
bin Hashim. Hashim ni nama sebenarnya Umar, Amru. Nama sebenar Hashim ialah Amru. Tapi kenapa dia makan Hashim? Nanti kita lihat kemudian lah. Bin Abdul Manaf. Nama sebenar Abdul Manaf pun Mughirah. Bin Qusay. Nama sebenar Qusay pun Zaid. Nama sebenarnya Zaid. Jadi mereka banyak menggunakan nama-nama lain. Jadi ada sebab-sebab tertentulah kenapa dia namakan dengan nama sebut. Kita pun kadang-kadang orang tak panggil nama kita nama asal. Kita orang panggil nama lain. Dekat sini nama kita orang panggil lain. Kat kampung kita lain pula nama. Bila panggil nama tu seorang pun tak kenal. Sebab apa? Panggil kampung nama panggil lain. Nampak? Biasalah. Betul juga dengan orang Quraisy pun dia ada nama-nama lain, gelaran lain. Macam tu. Kemudian Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Jadi Qusay nama sebenarnya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahrin. Bin Fir ataupun Fahrin. Fihrin. Kalau dalam kitab Arab dia kata Fihrin. Fahara, Fihrin. Yang digelar dengan gelaran Quraisy dan melaluinya disembahkan kabilah Quraisy. Melalui Fihrin lah maka disembahkan dengan kabilah Quraisy. Kemudian bin Malik bin Nadar. Malik bin Nadar. Bin Nadar. Alif lam nun dot ra. Bin Nadar. Malik bin Nadar. Kemudian namanya ialah Qais. Qaf Yasin. Qais. Bin Kinana. Bin Huzaimah. Bin Mudrikah. Nama sebenarnya pula ialah Amir. Wa ismuhu Amir. Ain alif mim ra. Amir. Itu nama sebenarnya. Kemudian bin Ilyas. Kemudian bin Mudar. Bin Nizar. Kemudian bin Ma'ad bin Adnan. Sampailah bin Adnan. Itu yang kata ini yang sepakat ulama lah. Mana sampai kepada Adnan. Jadi para ulama mengkajilah salah-salah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa sampai pada Adnan ni sepakat? Sebab masa tu tak jauh lagi lah masanya. Kalau dah sampai Adnan ke atas tu yang tidak jauh. Dah jauh kan. Jadi tak dapat nak pastikan sumber tu. Jadi ada selisih ulama lah mulai kalau daripada Adnan tadi. Okey, itu tadi daripada Nabi Muhammad SAW sampai kepada Adnan. Kemudian peringkat kedua salah-salah mulai daripada Adnan pula. Mulai daripada Adnan bin An bin Humaisyah. Humaisyah ejaan dia. Kalau di sini dia tak sebut An, tapi disebut Udad. Amzah dal ud. Dalam terjemahan disebut An. Kemudian bin Humaisyah. Ha gulung mim ya sim ain. Humaisyah. Humaisyah. Okey. Kemudian bin Salaman bin Aus ain waw sad Aus. Kemudian bin Buz bawa zai Buz. Kemudian bin Kumwal bin Ubay bin Awam. Kemudian bin Nasyid. Nasyid pernah ada tulisan nun alif shim dal. Nasyid yang tuan-tuan bin Nasyid tu bin Nasyid. Macam tu. Bin Nasyid bin Haza bin Baldas. Okey, bin Baldas. Apa itu? Bin Yalaf bin Tabik bin Jahim bin Nahish bin Makhi. Bin Makhi. Cuba. Macam tu.
Kemudian bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Da bin Hamdan bin Simbal. Kemudian bin Yasribi bin Yahzan. Kemudian bin Yalhan. Kemudian bin macam mana sebut itu? Ar-Rawa bin Ar-Rawa. Betul? Bin Ar-Rawa, bin Aid, bin Dishan, bin Aisan, bin Afnad, bin Auham, bin Muqsir, bin Nahid, bin Zarih, bin Sumay, bin Muzai, bin Audah, bin Iram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oh, sampai Ibrahim. Panjang jalur tu kan. Tentang punya selesai keluarga tu tak pernah menjadi itu. Tak ada kan? Paling tidak pun bin Monyang je lah. Paling tidak pun bin Monyangnya tu jangan ingat. Apa itu dah tak ingat dah. Dah blur dah. Dah tahu mana dah. Nak diarah kan tak tahu lagi. Kan? Sebab nak cari silsilah ni bukan benda yang mudah kan? Bukan benda yang mudah. Sebab benda tu tak ditulis. Nenek moyang kita dulu dia tak tulis. Yang kita kemudian ni baru nak kaji silsilah tu. Sampai ke Monyang tu dah putus, dah blur. Mana lagi ni? Atau mana lagi nak? Kat siapa lagi nak disambung ni? Takkan nak letak-letak je tak boleh. Kalau setakat letak-letak boleh je. Bin tu bin ni, bin tu bin ni, letak je boleh. Tapi yo ke tidak? Baik, kemudian peringkat ketiga. Okey. Peringkat ketiga iaitulah silsilah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitulah Ibrahim bin Tarikh. Ibrahim bin Tarikh, ta alif roha, Tarikh. Ibrahim ibn Tarikh wa ismuhu Azar. Dan nama sebenarnya ialah Azar. Itulah bapa kepada Nabi Ibrahim itu. Ada riwayat menyatakan Azar ini bukannya bapa dia, tapi macam ayah saudara. Ayah saudara kepada Nabi Ibrahim Salim. Ada pula menyatakan bapa. Sebab apa? Tak logiklah bapa Nabi Ibrahim itu menjual berhala. Kata. Sedangkan Nabi Ibrahim daripada jalur yang baik, keturunan yang baik. Seorang yang hanif, yang lurus. Jadi mustahil ayahnya seorang penjual berhala itu. Jadi itu ada ketika adalah ulama. Baik, kemudian bin Nahud bin Saruq ataupun Saruq. Kemudian bin Raun bin Falih bin Abi bin Salih. Kemudian bin Al-Fashad bin Al-Fashad. Payah nak sebut nama ni. Al-Fashad. Kemudian bin Sam bin Nuh. Nampak? Sam tu anak Nabi Nuh AS. Bin Sam bin Nuh bin Lamik. Kemudian bin Mustawsalak. Kemudian bin Akhnus. Dikatakan beliau ialah Nabi Idris alaihissalam. Ini gelaran kepada Nabi Idris alaihissalam, iaitulah Akhnuf. Kemudian bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusyah bin Syih bin Adam alaihissalatu wassalam. Nampak? Pula sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Ini pun diragui dia punya sisalah tu, silah ni diragui. Sebab apa? Dah jauh sangatlah tentu. Tapi yang daripada Nabi Muhammad SAW tadi sampai kepada anak ini sepakat ulama lah tentu. Cuma kita tak perlulah nak ingat-ingat sangatlah benda tu. Yang penting kalau kita ingat ke daripada Nabi pada Adnan. Nabi Muhammad sampai pada Adnan itu yang kita digalakkan ingat. Yang atas-atas tu tak ingat pun tak apalah. Macam tu. Baik, tuan-tuan. Baik, seterusnya keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai keluarga Al-Hashimi.
ataupun keluarga Hashimi yang disebahkan kepada Datuk Baginda Hashim bin Abdul Manaf. Jadi kami di sini kata kami menyebutkan sedikit berkenaan Hashim dan mereka yang selepasnya. Jadi ada kisah berkenaan Hashim ini. Daripada mana? Okey, disebut di sini Hashim. Terdahulu kami telah menyebutkan bahawa Hashim ialah orang yang bertanggungjawab mengendalikan urusan Sikoya. Urusan Sikoya, sin qaf alif ya ta marbutah. Asal perkataan sako. Sako ni beri orang minum lah. Beri orang minum. Jadi terdahulu daripada itu dia kata Hashim ini orang yang bertanggungjawab mengendalikan urusan Sikoya, jemaah haji, dan juga urusan rifadah, rafa alif dalta marbutah. Rifadah makanan untuk jemaah haji yang diserahkan kepada Bani Abdul Manaf ketika diadakan persepahaman antara Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdul Dar. Bani Abdul Dar untuk membahagikan jawatan di antara sesama mereka. Kemudian Hashim ialah seorang yang senang dan sangat dihormati. Dialah orang pertama memberikan makan as-sarid. Sarid ejaan dia saroyadal. Sarid. Saroyadal. Huruf sa. Maksud sarid ialah bubur roti yang dibagikan kepada jemaah haji yang datang menunaikan haji ke Mekah mengikut pada agama syariat Nabi yang sebelumnya. Gitu. Nama sebenarnya siapa? Amru. Nama sebenar Hashim ni ialah Amru. Bukan namanya asal Hashim, tidak. Kenapa dikatakan Hashim? Kerana dia ni orang yang memecahkan roti, gitu. Dia makan Hashim kerana dia memecahkan roti, iaitu sempena perkataan Hashama, maksud memecahkan untuk dibuat bubur kepada jemaah haji. Daripada perkataan Hashama, Hashim. Jadi siapa yang ada nama Hashim, maksud Hashim tu apa? Siapa Hashim ni, nama-nama Hashim, kan? Nama Hashim tu maksudnya yang memecahkan roti, iaitu sempena perkataan Hashama, memecahkan untuk dibuat bubur kepada jemaah haji. Dialah orang pertama yang mempelopori dua perjalanan bagi orang Quraisy, iaitu perjalanan pada musim sejuk dan perjalanan kepada musim panas. Jadi tentangnya seorang penyair ada menyebutkan, dia kata amaral ladzi hasyamal sarid liqaumih qauman bi makkata musnadina ijab sunnata ilaihi rehatani kilahuma safar syita wa rehatul asyab. Maksudnya Amru yang memecahkan roti untuk kaum dia, kaum di Mekah yang ketandusan dan kebuluran. Dia merintis dua perjalanan untuk kaum dia, perjalanan musim sejuk dan musim panas. Jadi Hashim ni orang yang menjadi perintis lah, perintis untuk perjalanan musim sejuk dan musim panas. Maka dialah yang menaja, kan? Menaja ataupun orang yang menjadi pelopor kepada perjalanan musim panas dan musim sejuk. Sebab ada musim panas dan musim sejuk di negara Arab. Baik, kemudian ada cerita berkaitan dengan kisah pembagiannya Amru ni ke Syam untuk berniaga. Okey, dia ada kisah sikit lah. Dia ada kisah sikit berkenaan dengan Amru ni. Yang nama Amru ni gelaran ialah Hashim itu. Saya tahu ni tuan-tuan, Amru ni ataupun gelaran Hashim ni, dia dapat gelaran Hashim ni, dia satu hari dia pergi ke negeri Syam dengan tujuan untuk berniaga. Sampai di Madinah, daripada Mekah menuju ke Syam kan tempuh Madinah dulu. Jadi sampai di ke Madinah, dia berkahwin dengan seorang perempuan bernama Salma binti Amru daripada Bani Adi bin An-Najjar. Sampai nikah kan? Sampai dia nikah kan? Kan? Orang dulu lah pergi berniaga sampai menikah kan?
Nikah sekejap, nikah ke Madinah tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi mana-mana sesampai nikah ni marah rumah. Betul tak? Bang gimana tu? Kan? Gimana? Belis kan? Singgah sekejap di Perak sampai nikah ke Perak dulu. Ya. Amru ni jadilah tuan. Dia pergi ke Syam. Pergi Syam, lepas tu berhenti di Madinah sampai bernikah dengan seorang perempuan, Salma binti Amru daripada Bani Adi bin An-Najjar. Kemudian di Madinah dia sempat bersama dengan isterinya. Mana sempat ni bermalam lah. Bermalam dengan isteri, kan? Dia dah kahwin, tak kena bermalam tu tak? Kalau sebut dengan kita Arab, dia kata waqama indaha. Waqama indaha makna dia bermalam ataupun duduk tinggal bersama dengan isterinya sebentar di Madinah sebut. Kemudian dia keluar ke Syam. Tak kala isterinya ditinggalkan, kemudian isteri pula ditinggalkan bersama keluarganya. Sedangkan dia mengandung anak Abdul yang bernama Abdul Muttalib. Dia mengandung anak yang bernama Abdul Muttalib nanti. Itulah datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini siapa dia punya maknya? Salma itulah. Salma itu. Kemudian siapa nama ayahnya? Amru lah. Amru gelarannya ialah Hashim. Gitu. Baik, kemudian dalam perjalanan Hashim pergi ke Palestin ataupun ke Syam tadi, kerana Palestin termasuk dalam negeri Syam masa itu. Jadi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, Hashim ni pula meninggal dunia. Dia meninggal. Sampai dah meninggalkan zuriat dah. Itulah kita. Sampai meninggalkan zuriat tuan-tuan. Meninggal tuan. Umur tak panjang lah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW kan. Mana Abdullah meninggal awal. Sebelum Nabi dilahirkan, maknanya ayah pada Nabi Tuan Abdullah pun dah meninggal dunia dah gitu. Maka jadilah Nabi itu seorang anak yatim. Lepas itu tak lama tu ibu Nabi pula meninggal, Siti Aminah, jadi yatim piatu pula. Gitu. Kemudian isterinya telah melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Masihi. Dia dinamakan sebagai Syauban. Abdul Muttalib ini kenapa dinamakan Syauban? Mana Syauban ialah uban-uban. Kerana rambut putih yang terdapat pada kepalanya. Masya Allah. Itu sebabnya dinamakan Abdul Muttalib ini sebagai Syauban. Kalau disebut pada awal tadi kan, dalam bracket tu kan Syauban. Apa makna Syauban? Syauban maksudnya Syaibah. Syaibah ni orang yang ada putih di rambut. Putih. Begitu juga kalau orang beruban kan. Orang beruban kan namanya Syaiban. Tapi Syaibah, orang yang ada uban. Tapi uban pun sebenarnya cahaya orang beriman. Cahaya orang beriman. Jadi kalau tuan-tuan ada uban dan sebagainya, janganlah risau. Orang kata, oh dah tua kan, banyak ubannya. Jangan risau. Sebenarnya itulah cahaya orang beriman tuan-tuan. Baik, kemudian seterusnya lalu ibunya mengasuhnya menanya Abdul Muttalib tadi di rumah bapanya di Yasrib. Di rumah bapanya, mana bapa sebelah ibu. Di rumah bapanya. Bapanya mana tu? Lalu ibunya mengasuhnya di rumah bapanya. Bapanya mana? Maknanya yang sebelah ibulah, di Yasrib. Tidak seorang pun keluarga Hashim di Mekah menyedari tentang kelahiran anak itu. Rupa-rupanya keluarganya di Mekah ni, kan Amru tu berasal dari Mekah. Amru tu berasal dari Mekah. Dia pergi ke Syam untuk berniaga. Rupa-rupanya ahli keluarga dia di Mekah ni tak tahu. Rupanya ada cucu dia ke Madinah. Ada seorang cucu yang bernama Abdul Muttalib di Madinah. Jadi tidak ada seorang keluarga Hashim di Mekah mencari tentang kelahiran anak tadi. Kemudian Hashim pula mempunyai empat anak lelaki. Hashim mempunyai 4 orang anak lelaki. Antaranya ialah Asad, Abu Syafiq,
Nadlah dan Abdul Muttalib serta 5 orang anak perempuan, iaitu Asy-Syifa, Khalidah, Daifah, Ruqayyah dan Jannah. Jadi maknanya Abdul Muttalib ni dia punya saudara lelaki dia semuanya ada lagi tunanya, tapi di Madinah. Tapi mana bukan di Mekah. Kemudian Abdul Muttalib, seperti telah diketahui bahawa kerja memberi minum dan makan orang haji selepas kematian Hashim diambil alih oleh saudaranya Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Dia ada dua watak di sini tuan-tuan, kena faham. Pertama Abdul Muttalib, yang kedua Al-Muttalib. Al-Muttalib. Mana orang yang berbeza. Seperti telah diketahui bahawa kerja memberi minum, mana As-Siqayah dan Rifa'ah, mana yang beri makan orang menunaikan haji selepas kematian Hashim diambil alih oleh saudaranya yang bernama Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Al-Muttalib ni pula tuan-tuan, seorang yang terhormat dan ditaati serta punya kedudukan utama di kalangan kaum dia, di mana orang-orang Quraisy menamakannya tuan-tuan dengan panggilan Al-Fayyad. Dia ada gelaran dia namanya Al-Fayyad, mana yang mensyurah-syurah. Disebabkan sifat dermawan yang ada pada dia, maka dia makan sebagai Al-Fayyad. Kemudian apabila Syaibah, mana Abdul Talib tadi, dia menikah kanak-kanak kan, dan lebih daripada itu, maka Al-Muttalib mendapat berita tentangnya. Jadi bila kata Abdul Muttalib ni dia dah meningkat dewasa kan, dah dewasa, rupa-rupanya berita sampai kepada saudaranya di Mekah, iaitulah pakciknya lah, Al-Muttalib tadi. Baru dia tahu, oh rupanya ada seorang anak buah aku dia kan. Rupanya ada seorang anak buah aku di Madinah rupanya. Maka dia pun pasang niat lah nak pergi ambil. Sebab apa? Ayah dah tak ada, ayah dah meninggal. Paling tidak pun jumpa mak nak ambil bawa balik ke Mekah. Baik, kemudian lalu dia pun berangkat menuju pergi mencarinya di Madinah. Apabila dilihatnya, maka bercucuran air matanya, lantas dipeluknya anak itu dan diboncengnya di atas kenderaan. Masya Allah tuan-tuan. Jumpa anak buah ataupun jumpa cucu lah istilah kita kan. Ni cucu dia ni kan gitu. Bila jumpa cucu maklum dah, daripada kecil tak jumpa, tak tahu tentang cerita kan. Rupa-rupa bila budak tu dah nak besar baru tahu, aduh rupa cucu aku Madinah. Maka dia pun buat lagi siap-siap dah, berangkat ke Madinah. Sampai Madinah pun dia tengoklah, nampaklah budak itu. Maka bercucuranlah air matanya, lantas dipeluknya anak tadi dan dibonceng di atas kenderaan. Tetapi tuan-tuan, Abdul Muttalib enggan mengikutinya, melainkan setelah diizin oleh ibunya terlebih dahulu, itulah Salma. Jadi Al-Muttalib ni merancanglah nak bawa balik ke Mekah lah gitu. Abdul Muttalib pula kata, saya tak akan pergi kecuali mesti mendapat izin daripada ibu saya, iaitulah Salma tadi. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Lalu Al-Muttalib meminta kebenaran daripada ibunya, iaitu Salma, untuk membawa Abdul Muttalib bersamanya. Tetapi tetap tidak dibenarkan oleh ibunya tadi. Tak dibenarkan pula. Nawak juga minta izin tuan-tuan. Minta izin nak bawa anak buah balik ke Mekah. Tapi Umar masih tak bagi juga. So macam mana tuan-tuan? Kemudian Al-Muttalib berkata, dia hanya pergi kepada kerajaan bapanya di tanah haram Allah, iaitulah di Mekah. Dia kata, janganlah halam pula kan. Dia kata, sebenarnya aku nak bawa dia ni indama yamdi ila mulkil abihi wa ila haram Allah. Hanyanya aku nak bawa ni tadi, anak kecil ini, kepada kerajaan bapanya, iaitulah kepada haram Allah, iaitulah di Mekah.
Mana dia punya gula-gula lah, kita lah kata. Gula-gula dia untuk nak bawa budak ni balik ke Mekah. Baik, kemudian apa jawapan daripada ibu dia? Maka akhirnya tuan-tuan, ibunya membenarkan dia. Maka dia benarkanlah. Mendengar macam ni, ibu dia benarkan. Okay, kalau gitu bawalah, dia kata. Rupa-rupanya ialah Bani Hashim ni kan Bani yang hebat. Mana mereka yang dimanahkan untuk menjaga Kaabah. Mereka dimanahkan untuk jaga Kaabah. Mereka diamanahkan untuk kata beri orang haji, makan, minum dan sebagainya. Itu kelebihan yang ada kepada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Masya-Allah. Baik, kemudian bila mereka sampai ke Mekah, dan kemudian pergilah Al-Muttalib bawa Abdul Muttalib ke Mekah dan dudukkan di atas untanya. Apabila orang ramai melihat mereka tadi, lalu berkatalah orang ramai, dia kata, inilah Abdul Muttalib, dia kata. Maksud Abdul Muttalib ni hamba Al-Muttalib. Inilah hamba Al-Muttalib. Lantas Al-Muttalib berkata, cis, dia adalah anak Hashim saudaraku. Mana nak menyatakan bahawa anak ni orang hebat lah. Walaupun nama sebenarnya itu ialah Abdul Muttalib. Memang nama sebenar Abdul Muttalib, hamba kepada Abdul Muttalib. Tapi dia punya kaum dia menganggap benda lain lah. Maksudnya lain. Menganggap bahawa dia ni hamba kepada Muttalib itu. Hamba kepada Muttalib. Tapi sebenarnya nama dia memang Abdul Muttalib. Tapi orang menyalah-anggap bahawa budak ini adalah hamba kepada Muttalib itu. Sebenarnya dia bukan hamba kepada Muttalib itu, tapi namanya Abdul Muttalib. Baik. Kenapa jawapan daripada Al-Muttalib? Cis, dia adalah anak Hashim saudaraku. Dia anjurkan pada tentang derajat anak tadilah. Mana dia ni anak keturunan daripada Bani Hashim. Mana orang yang hebat. Orang yang hebat, orang yang bagus. Baik, seterusnya tuan-tuan, maka tinggallah Abdul Muttalib tadi bersama dengan Al-Muttalib sampailah dewasa tuan-tuan. Setelah mendapat izin daripada ibunya tadi, Salma Antri, maka tinggallah dia di Mekah. Kemudian Al-Muttalib pula akhirnya meninggal dunia di satu tempat bernama Radaman, iaitu sebuah tempat di Yaman. Bila Al-Muttalib meninggal, maka tugas-tugasnya diserahkan kepada Abdul Muttalib pula. Budak tadi dapat tugas dan amanah, iaitulah memegang jawatan yang pernah dipegang oleh Al-Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib menjalankan tanggungjawab kepada kaumnya sebagaimana yang dilaksanakan oleh nenek moyang dia. Sebagaimana nenek moyangnya untuk menjaga jemaah haji yang datang menunaikan haji ke Mekah pada musim-musim haji, maka itu jugalah amanah untuk menjaga Kaabah dan sebagainya. Jadi akhirnya dia telah mendapat kemuliaan di kalangan kaumnya, yang mana kemuliaan tadi menandingi kehormatan yang diberikan pada nenek moyangnya, dan dia sangat disayangi oleh kaumnya. Jadi kewujudannya tadi sangat berarti kepada mereka. Jadi kewujudan Abdul Muttalib ni sangat berarti. Jadi kena fahamlah beza Al-Muttalib dengan Abdul Muttalib. Jadi beza, mana orang yang lain. Saya ingat, ini orang yang sama ni. Tidak. Setelah kita baca-baca, rupanya orang lain rupanya. Muttalib orang lain, Abdul Muttalib orang lain. Kemudian apabila Al-Muttalib meninggal dunia tu kan, ada seorang saudara macam saudaranya jugalah, yang bernama Naufal. Dia ni telah merampas sebidang tanah kepunyaan Abdul Muttalib. Jadi bila Abdul Muttalib meninggal dunia, rupa-rupanya dia meninggalkan harta yang banyak. Dia antara hartanya ialah sebidang tanah, yang mana tanah itu asalnya kepunyaan Al-Muttalib, dan tanah itu diwariskan kepada Abdul Muttalib. Rupa-rupanya ada seorang lelaki bernama Naufal. Dia ni orang kata hiri hatilah gitu. Maka dirampas tanah tadi gitu. Tak dibenarkan Abdul Muttalib masuk ke dalam tanah tersebut. Mana dia rampas lah gitu. Kemudian Abdul Muttalib tentang meminta bantuan beberapa orang lelaki Quraisy
untuk membantu menghadapi bapa saudaranya. Nampak? Bapa saudara tu. Bapa saudara ambil tanah anak saudara. Tuan-tuan. Kan banyak berlaku ni kan. Yalah tengok, oh ini anak saudara ni kocik ni. Kan kita pun dia pun ambil lah. Dia tengok ini budak lagi ni tak roti apa tentang tanah ni. Dia pun ambil ke tanah orang tu kan. Ya Abdul Muttalib pula mengadu kepada beberapa orang Quraisy berkenaan dengan tindakan bapanya yang bernama Naufal tadi kerana merampas tanah milik dia yang telah pun diwariskan oleh Al-Muttalib kepada dia. Macam tu. Apa jawapan daripada pemuda-pemudi Quraisy? Dia kata, kami tak sanggup masuk campur urusanmu dengan bapa saudaramu. Tak pula dah. Mereka pun tak sanggup nak bantu, dia kata. Jadi apakah tindakan daripada Abdul Muttalib? Lantas beliau menulis surat kepada bapa-bapa saudara sebelah ibunya daripada kalangan Bani Najjar untuk meminta bantuan daripada mereka. Nampak? Jadi yang belah Mekah semua tak dapat nak bantu. Maka Abdul Muttalib pun tulis surat pergi ke Madinah, hantar Madinah. Minta bantuan daripada saudara belah Ummah belah Salma itu. Belah Ummah Jadi yang belah Ummah ni pula garang-garang pula. Bila longar macam tu tuan-tuan. Kan? Jadi seorang bapa saudaranya bernama Abu Sa'ad bin Adi keluar bersama 80 orang yang berkenderaan sehingga sampai ke Abtah dalam kawasan Mekah. Jadi dihantar satu bala tentera kan, 80 orang dengan berkenderaan dengan siap senjata lah tu, dengan pedang dan sebagainya, dengan tujuan untuk nak bela Abdul Muttalib tadi. Yang kira anak saudara ni, mana anak saudara dengan pak saudara ialah ni kan, anak saudara dengan pak saudara bergaduh sebab apa? Pasal tanah. Baik, kemudian di situ ditemui oleh Abdul Muttalib. Kemudian Abu Talib berkata, jemputlah ke rumah, hai bapa saudariku. Jadi bila Abu Sa'ad daripada Madinah datang ke Mekah, maka Abdul Muttalib kata, jemputlah. Dia kata, masuklah rumah dulu. Dia kata, apa pahal kita bincang rumah harganya tu. Lalu bapa saudaranya jawab, dia kata, tidak, demi Allah, melainkan terlebih dahulu aku perlu bertemu dengan Naufal. Dia kata, tak apalah, dia kata, naik atas rumah tu kemudianlah. Saya nak settlekan dulu ni masalah ni. Biar aku cari Naufal ni yang kamu kata tu, yang kamu tulis surat pada kami, yang kamu minta bantuan kepada kami untuk ambil semula tanah daripada Naufal. Kemudian dia datang berdiri tercegat di hadapan Naufal. Ketika itu Naufal sedang duduk dalam sebuah bilik bersama beberapa orang tua daripada Quraisy. Maka Abu Sa'ad menghunus pedangnya sambil berkata, demi Tuhan Kaabah, jika engkau tidak kembalikan tanah anak saudaraku, akan ku habiskan riwayatmu dengan pedang ini. Nampak? Berani dia tak? Maklumlah 80 orang bawa kan. 80 orang kan pembantunya daripada Madinah datang. Dia getak dia kepada Naufal tadi. Kau pulangkan balik, dia kata. Kau pulangkan balik tanah anak buah dia ni. Kau tidak kan kau mati kan, gitu. Itulah istilah itu kan. Baik, kemudian apa jawapan Naufal tuan-tuan? Baiklah, aku kembalikan kepadanya. Takut dia. Saya ambil boleh? Tak? Itulah. Kalau dulu mungkin tak ada orang kata geran tanah kan. Geran tanah tak ada. Tak tahulah macam mana tuan-tuan. Tapi zaman sekarang ni je geran tanah bukti kan gitu. Minta balik geran tanah tu. Baik, kemudian lalu disaksikan oleh orang tua Quraisy. Kemudian dia pergi ke rumah Abdul Muttalib dan menetap itu selama 3 hari. Jadi bila selesai tuan-tuan dengan Naufal tadi, maka Abu Sa'ad bersama dengan tentera tadi, pengikut dia tadi, maka pergilah ke rumah Abdul Muttalib dan bermalam di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melakukan umrah dan pulang semula ke Madinah, insya-Allah. Baik, kemudian apabila berlaku kejadian tersebut, Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf, yang mana Bani Abdul Syam bin Abdul Manaf ini dia bersekutu dengan Naufal untuk menghadapi Bani Hashim.
apabila Bani Huza'ah melihat Bani Najjar menolong Abdul Muttalib, lalu mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kamu melahirkannya, maka kami lebih patut untuk membantunya. Ini kerana ibu Abdul Manaf adalah di kalangan mereka. Lalu mereka pun masuk ke dalam Darun Nadwah dan mengisytiharkan sokongan kepada Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syam dan juga Naufal. Nampak ramai juga. Sebelum ni tak ramai pula. Sebelum ni semua takut, tak berani. Bila Abu Sa'ad datang Madinah, daripada Madinah datang, letak Naufal ini, barulah mereka berani. Barulah menonjolkan diri, tuan-tuan. Dia kata, dia kata apa? Kami mesti akan bagi sokongan kepada Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syam dan juga Naufal. Jadi persetiaan ini tuan-tuan merupakan sebab yang mendorong pembukaan kota Mekah, seperti akan dihuraikan nanti, masya-Allah. Tuan-tuan. Kemudian antara peristiwa terpenting yang berlaku pada zaman Abdul Muttalib ialah dua peristiwa. Ialah menggali Telaga Zamzam dan peristiwa serangan tentera bergajah. Dia ada dua peristiwa penting. Ialah yang pertama menggali Telaga Zamzam. Yang kedua peristiwa serangan tentera bergajah, tuan-tuan. Ada dua. Ringkasan peristiwa yang pertama, nanti insya-Allah akan datanglah kita sambung lagi. Boleh? Nanti kita akan masuk nanti peristiwa berkenaan Telaga Zamzam. Dia ada kaitan dengan kabilah Jurhum. Kemudian mimpi Abdul Muttalib. Nanti kita tengoklah mimpi dia. Berapa kali sebenarnya Abdul Muttalib ini bermimpi? Adakah dia mimpi sekali saja ataupun banyak kali dia bermimpi? Yang menunjukkan bahawa kat situlah terapatnya Telaga Zamzam. Nanti insya-Allah akan datang sambung. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsira. Wasiyana qata ya alim laulana qulubana bi nuri ma'rifatika wa fahma ta'rifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Huh.